Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan saya terdiri daripada Balkis, Nur Hidayah dan Aiman Nadia akan membentangkan mengenai hak isteri dalam isu pasangan tidak menunaikan tanggungjawab nafkah. Pertama sekali, saya ingin memberi pengertian nafkah. Nafkah dari istilah ialah semua perkara yang diperlukan oleh manusia seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Terdapat 3 sebab wajib untuk memberikan nafkah. Pertama adalah melalui perkahwinan, seperti suami memberikan kepada isteri. Kedua adalah keturunan, seperti ayah beri kepada anak-anak. Dan ketiga ialah kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga. Nafkah wajib diberikan oleh kaum lelaki oleh kerana surah An-Nisa ayat 24 iaitu kaum lelaki itu adalah pemimpin terhadap kaum wanita. Kerana Allah melebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain kerana mereka menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. Terdapat 4 jenis nafkah terhadap isteri. Pertama ialah nafkah diri. Isteri yang taat dan tidak nusyuz layak mendapat nafkah daripada suaminya. Kedua ialah tunggakan nafkah isteri. Jadi isteri yang tidak mendapat nafkah daripada suami semasa tempoh perkahwinan wajib mendapat nafkah tersebut dan suami dikira berhutang kepada isteri. Ketiga ialah nafkah tempat tinggal. So suami wajib untuk memberi tempat tinggal kepada isteri yang isteri merasakan dirinya selamat sepanjang tempoh dia berkahwin. Dan akhir sekali ialah nafkah idah. Nafkah idah ialah nafkah yang wajib diberi kepada isteri sewaktu dia diceraikan dalam tempoh idah. Bagi kadar nafkah, setiap suami perlu memberi nafkah mengikut kadar kemampuannya. Namun nafkah asasi yang paling minima adalah seperti makanan dan minuman pada tempoh sekurang-kurangnya 3 hari. Jadi seorang suami haruslah mampu untuk memberi makan dan minum sekurang-kurangnya 3 hari kepada isteri. Ini susulan daripada ayat Al-Talaq, surah Al-Talaq ayat ke-7 iaitu hendaklah orang yang memiliki keluasan rezeki untuk memberi nafkah sesuai kemampuannya. Seterusnya adalah pengertian poligami. Poligami berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud polygamous. Poly bermaksud banyak dan gamous bermaksud perkahwinan. Maka poligami adalah kerap berkahwin. Terdapat 3 jenis poligami yang ada di dunia ini. Pertama ialah poligini, bermaksud seorang lelaki mempunyai beberapa isteri, seperti yang diamalkan dalam ajaran Islam. Kedua ialah polyandry, di mana seorang isteri memiliki beberapa orang suami. Dan akhir sekali ialah perkahwinan kelompok, iaitu percampuran antara polygini dan polyandry. Assalamualaikum, saya Nur Hidayah binti Ahmad dan saya akan membincangkan mengenai syarat poligami. Yang pertama adalah sehingga 4 isteri saja boleh berpoligami, iaitu dari surah An-Nisa ayat ke-3. Kahwinilah apa yang kamu sukai dari wanita 2, 3 dan 4. Jika kau bimbang tidak berlaku adil, maka seorang sahaja. Yang kedua adalah memberi keadilan kepada semua isteri, iaitu dari sudut kebendaan termasuk tempat tinggal, makan, minum, pakai dan juga giliran. Ketiga adalah kemampuan harta benda dan keempat adalah kemampuan syahwat, iaitu siapa yang mempunyai 2 isteri kemudian dia melebihkan salah seorang dari yang lain, dia akan datang pada hari kiamat sebelah badannya jatuh, iaitu hadis riwayat Ahmad, Al-Nasayah dan Ibnul Majah. Hak isteri dalam berpoligami. Kumpulan kami akan membincangkan dari segi hak isteri pertama, iaitu adalah hak nafkah bulanan. Sekiranya sebelum ini suami tidak pernah memberi nafkah bulanan, masa ini isteri boleh meminta mahkamah merekodkan berapa nafkah yang selayaknya suami peruntukkan untuk isteri pertama dan bakal isteri. Mahkamah akan siasat pendapatan suami dan keperluan isteri-isteri. Tidak semestinya suami perlu kaya atau mempunyai banyak duit. Yang kedua adalah hak tempat tinggal, di mana isteri pertama akan tinggal dan di mana bakal isteri akan tinggal. Jika selama ini isteri pertama yang membayar duit ansuran rumah sendiri, kali ini isteri boleh meminta dengan mahkamah supaya duit ansuran tersebut dibayar oleh suami, melainkan isteri tersebut redha untuk meneruskan bayaran. Hak giliran bermalam. Adil bukan sahaja dari segi duit dan keperluan zahir, tapi juga dari segi keperluan batin termasuklah perhatian, masa dan kasih sayang terhadap keluarga sedia ada dan bukannya hanya menumpukan kepada isteri baru sahaja. Yang keempat adalah hak harta sepencarian. Jika suami ada membeli dan menyimpan harta sepanjang tempoh perkahwinan dengan isteri pertama, isteri tersebut boleh menuntut harta-harta tersebut diisytiharkan sebagai harta sepencarian. Boleh direkodkan sebagai persetujuan bersama semasa permohonan poligami tersebut. Pengertian nusyuz. Menurut kitab Al-Fiqh Al-Manhaji,
Nusyuz bermaksud derhaka dan tidak taat. Isteri nusyuz bermaksud isteri menderhakai dan tidak mentaati suami sebagaimana yang diperintahkan oleh syarak. Dari segi istilah, pelbagai definisi telah diberikan oleh para ulama. Definisi nusyuz menurut Imam Syirazi, isteri yang menderhakai, angkuh serta ingkar terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka mengenai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan terhadap suami. Secara mudahnya, boleh kita fahami bahawa nusyuz itu berlaku apabila isteri atau suami mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap satu sama lain dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Jenis nusyuz. 1. Nusyuz isteri. Isteri dianggap melakukan perkara ini sekiranya derhaka atau ingkar terhadap suaminya seperti keluar rumah tanpa izin suami, tidak mahu memenuhi hak suami terhadapnya atau lain-lain perbuatan yang menjadi tanggungjawab si isteri. Kedua, nusyuz suami. Kebanyakan masyarakat kita masih beranggapan bahawa nusyuz hanya berlaku oleh si isteri terhadap suaminya, sedangkan perbuatan ini juga boleh terjadi melalui si suami terhadap isterinya. Seorang suami dikatakan nusyuz apabila mengabaikan tanggungjawabnya sebagai suami seperti tidak menyediakan nafkah zahir dan batin, menyakiti, mendera si isteri atau suami tidak berlaku adil dalam bergilir bagi yang mempunyai isteri lebih daripada seorang. Yang ketiga adalah nusyuz suami dan isteri. Perbuatan nusyuz oleh kedua-dua suami dan isteri dalam masa yang sama juga boleh berlaku. Keadaan ini dinamakan juga sebagai syikak. Situasi seperti ini boleh berlaku apabila kedua-dua suami dan isteri tidak mahu lagi bertolak ansur dan saling bertoleransi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aiman Nadia akan membentangkan mengenai hukum nusyuz. Seperti yang kita ketahui, hukum nusyuz dikira sebagai salah satu dosa besar dalam Islam. Dalam konteks ini, kami akan memberikan penekanan terhadap suami yang nusyuz kepada isterinya, iaitu mengabaikan tanggungjawab memberi nafkah. Suami juga perlu berlaku adil di antara isterinya dalam pembagian waktu, seperti yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang bermaksud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, termasuk as-sunnah jika seseorang lelaki menikahi gadis daripada janda, maka dia menetap di sisinya selama 7 hari. Kemudian dia membahagi di antara isterinya, dan jika menikahi janda, maka dia menetap di sisinya selama 3 hari, kemudian membahagi di antara isterinya. Abu Kilabah berkata, sekiranya aku menghendaki, tentu dapat aku katakan, sesungguhnya Anas memaafkannya kepada Nabi SAW. Berdasarkan ayat ini, suami yang tidak berlaku adil terhadap isteri-isterinya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat dalam keadaan bahu yang sengit sebelah. Tambahan pula, apabila si suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya, sedangkan dia berkemampuan, juga dianggap sebagai nusyuz kerana secara terangan ia merupakan tanggungjawab yang wajib oleh suami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq yang bermaksud, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Selain itu, punca nusyuz juga merangkumi yang pertama, tidak mementingkan pendidikan agama. Jika individu mengabaikan amalan agama, ia akan mendorong dalam masalah keluarga seperti kebincangan, resah, mudah bergelora dan akan memberi impak pada masa yang panjang. Hal ini demikian kerana faktor yang paling utama dalam menghasilkan kebahagiaan adalah beragama dan utamanya ialah mengenal Tuhan ataupun akidah. Yang kedua, kekurangan fahaman dalam tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai suami atau ayah adalah mengikut saranan agama, budaya dan juga peranan yang dipelajari melalui pendidikan formal atau tidak formal. Jika kurangnya pemahaman terhadap tanggungjawab ini, ia akan menyebabkan pengabaian terhadap tanggungjawab tersebut dan menyebabkan masalah rumah tangga akan berlaku. Seterusnya, langkah dalam menyelesaikan masalah nusyuz suami. Yang pertama ialah nasihat. Langkah pertama adalah nasihat kerana suami isteri mempunyai hak yang sama dalam mengajak satu sama lain ke arah kebaikan. Isteri wajar menasihati suaminya untuk bertanggungjawab terhadap keluarganya dan mengingatkannya azab yang akan diterima jika terus mengabaikan tanggungjawab tersebut. Seperti yang termaktub dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kedua ialah menuntut fasaq. Fasaq ialah salah satu cara pembubaran ikatan perkahwinan yang terdapat dalam agama Islam, dan dalam istilah syarak bermaksud melepaskan ikatan perkahwinan antara suami dan isteri melalui kuasa yang terdapat daripada hakim atau kadi atas sebab yang dibenarkan oleh syarak. Isteri boleh menuntut fasaq jika suami tidak melaksanakan kewajipan seperti memberi nafkah selama 3 bulan atau nafkah batin selama tempoh 1 tahun atau lebih tanpa sebab yang munasabah.
Hukum bagi tuntutan fasakh adalah harus kerana untuk menjaga kebaikan bagi kedua-dua belah pihak. Kesimpulannya, nafkah adalah perkara yang wajib dalam sesebuah perkahwinan dan menjadi tanggungjawab oleh suami untuk menunaikannya kepada isteri mengikut kemampuannya dan berdosa besar jika ia tidak dilaksanakan. Namun jika suami tidak menjalankan tanggungjawabnya dalam perkahwinan tersebut, maka ia dianggap sebagai nusyuz atas sebab-sebab yang tertentu dan isteri boleh mengambil langkah atau tindakan terhadapnya untuk menyelesaikan isu tersebut. Sekian, terima kasih.